Baik, kembali semula di Malaysia hari ini. Sedikit kita nak kongsikan tadi, Fetri dah cakap mengenai cuaca sekarang ni. Biasanya kalau kita puasa ni, kan ramai cakap, oh nak panas. Sebelum puasa lah, selalunya kebiasaannya macam cuaca panas ni nak puasa ni, nak puasa. Kita biasanya melalui Ramadan tu dengan cuaca yang panas kan. Cepat rasa haus, penat dan sebagainya. Tetapi kali ini agak luar biasa. Sebenarnya rahmat hujan tu kan, bila petang ni hujan ribut petir dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga, saya pasti Makcik Kiah kat rumah pun tanya, oh asyik hujan je petang ya, asyik hujan ribut petir dan sebagainya. Kita nak tahu apa sebenarnya berlaku berkenaan dengan perkembangan cuaca di Malaysia hari ini, dan oleh itu kita nak bersama dengan Sheikh Jailan Simon, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi, terima kasih bersama dengan kami. Jadi antara yang kita tertanya-tanya itulah Cik Jailan. Sekarang ni kan asal petang je memang hujan yang lebat juga sebenarnya, ribut petir, dan ada juga beberapa kawasan yang mengalami banjir kilat kan. Jadi apa sebenarnya faktor dan juga yang perkembangan cuaca hari ini? Okey, sekarang ni negara masih dalam tempoh peralihan monsun ya. Maknanya dia berubah daripada monsun barat daya, daripada monsun timur laut dia akan berubah jadi timur laut. Jadi kita masih di antara tempoh peralihan tu. Yang telah bermula mulai 23 hari bulan Mac hari itu, dan kita jangka akan berakhir pada pertengahan bulan 5. Jadi apa yang berlaku semasa tempoh peralihan monsun ni, angin bertiup dari pelbagai arah. Dan ini menyebabkan keadaan udara ataupun atmosfera di negara kita kurang stabil. Dan ini menyebabkan pembentukan awan terutamanya pada waktu tengah hari dan sebelah petang. Sebab itu bila sebelah malam ataupun lewat petang ataupun malam biasanya berlaku hujan lebat dan juga ribut petir lah. Dan hujan lebat yang turun pada sebelah petang dalam masa yang singkat ni kadang-kadang boleh membawa banjir kilat, especially di kawasan-kawasan yang rendah dan juga salirannya kurang elok lah. Manakala ribut petir itu juga biasanya disertai dengan angin kencang lah. Dan ini boleh menyebabkan kerosakan kepada struktur bangunan. Kalau bumbung yang tak berapa elok tu akan terbang dan sebagainya. Ya, itu. Tapi perkara ini sebenarnya biasa, setiap tahun berlaku. Ya. Dijangkakan sehingga bila ni? Ya, kita insya-Allah kalau ikut ramalannya tempoh peralihan monsun ini akan berakhir pada pertengahan bulan Mei. Tapi kita jangkakan bila masuk bulan Mei ini jumlah hujan yang banyak itu akan beransur-ansur berkurangan. Begitu juga dengan kejadian ribut petir ini akan beransur-ansur berkurangan, dan kalau kita tengok pagi ini pun kita dah boleh dapat hujan pada sebelah pagi. Betul. Itu antara simptom-simptom yang menunjukkan dia dah mula nak bergerak ke arah monsun barat daya lah. Tapi belum lagi, kita jangka dalam pertengahan bulan Mei macam tu. Dalam pertengahan bulan Mei. Okey. Sekarang kita tahu macam kita di bawah PKP ini kan. Maka terhadlah pergerakan. Kereta pun agak kurang sedikit daripada seperti biasa. Jadi ramai yang kata ini juga antara rahmatnya juga sebaliknya. Dengan adanya ini kita punya alam sekitar pun terpelihara juga. Dengan ozon je kan. Mungkin dari segi meteorologinya bagaimana? Mungkin ini kata bumi sedang berehat daripada segalanya. Ya, saya setuju sebenarnya bahawa tempoh PKP ini menyebabkan keadaan boleh nak katakan macam bumi berpuasa lah. Sebab dia kurang makan asap-asap dan pencemaran ni. Disebabkan oleh pengurangan pembuangan bahan-bahan toksik, asap daripada kenderaan, begitu juga industri, asap-asap daripada industri ya, dan ini mengurangkan pencemaran udara di negara kita. Kalau kita tengok baru-baru ni Menteri Alam Sekitar menteri kami iaitu Datuk Tuan Haji Ibrahim Tuan Mat juga menyatakan bahawa kualiti alam sekitar sepanjang tempoh PKP ini meningkat sebanyak 40%, dan ini menunjukkan bahawa memang ada kesan kepada ni. Lagi satu, kalau kita tengok gambar-gambar yang orang post ya, sungai-sungai kita bertambah cantik sekarang. Pemandangan pun cantik. Ya, kan, air nampak cantik. Dan kalau bagi mereka yang rajin bangun awal ya, pagi keluar rumah, kita dapat pegang embun. Dah lama dah kita tak boleh rasa macam tu di kawasan Lembah Kelang ni ya. Begitu juga kalau kita tengok, kita boleh tengok langit biru pada awal pagi. Which is sebenarnya memang betul lah bahawa tempoh ini menyebabkan keadaan alam sekitar kita bertambah baik. Tapi ini sebenarnya ada pengajaran dia. Pengajaran dia maknanya tidak mustahil bahawa pencemaran yang telah berlaku selama ini kita tak boleh baiki. Maknanya kalau semua orang bekerjasama mengurangkan pencemaran dan sebagainya,
InsyaAllah kita juga boleh mengikuti negara-negara lain yang pernah melakukannya seperti di Korea dan sebagainya. Sungai mereka bertambah bersih dan sebagainya. So itu antara insentif yang patut kita ambillah daripada PKP ini. Ya. Okey, dengan cuaca yang sebegini sekarang ini kan, apa sebenarnya yang membimbangkan kalian juga kan? Bila kita ada yang kata baguslah hujan, sejuk, puasa pun tak ada latih sangat. Tapi dari segi ini apa yang kalian bimbangkan? Okey, yang kita bimbangkan adalah bila berlakunya kejadian-kejadian macam ribut petir yang kuat, angin kencang dan juga banjir kilat lah. Ramai yang walaupun kita keadaan cuaca masa ni ribut petir begini memang sangat sukar untuk kita ramalkan. The most kita boleh ramalkan adalah 1 jam atau 2 jam lebih awal. Sebab ini disebabkan oleh keadaan awan itu sendiri. Jadi kita haraplah rakyat lebih bersedia dengan mengikuti panduan-panduan menjaga keselamatan semasa ribut petir. Maknanya kita jangan duduk di kawasan-kawasan yang mudah terkena panas petir. Seperti apa tu? Seperti bawah pokok ataupun di tengah padang. Waktu ni kita main bola. Especially PKP ni memang tak ada orang lah ya. Tapi kita elakkan daripada kita mendedahkan diri kita kepada kawasan-kawasan begitu. Begitu juga kita kalau kita tengok nak hujan ke, kita lari dalam bangunan supaya kita tidak terkena angin kencang dan sebagainya. Dan bagi mereka yang duduk di kawasan rendah, seelok-eloknya simpan dokumen dan sebagainya bersedia in case berlaku banjir kilat. Ya. Itu yang kita bimbang. Banjir takut. kilat tu sebenarnya yang bahaya sebab kita tak jangka. Tiba-tiba Tapi nak buat macam mana kan kadang-kadang benda tu kita tak sempat nak lari. Okey, sekiranya bila kita dah tahu keadaan cuaca ni tidak menentu kan, dah tahu dah setiap petang itu antara coraknya. Bagaimana penonton Malaysia hari ini perlu tahu ambil tindakan nak tahu kat mana cuaca hari ini Sebenarnya kita secara ada informasinya. Sebenarnya kita ada pelbagai sumber yang kita boleh dapat ya kalau dari Met Malaysia sendiri, dari jabatan kami sendiri ya, kita ada aplikasi contohnya My Cuaca yang kita boleh download free. Di situ kita boleh dapat amaran, di situ kita boleh dapat gambar radar, kawasan mana yang tengah hujan atau akan hujan dan sebagainya. Maklumat-maklumat ni boleh dapat online dan kita boleh dapat terus. Begitu juga dalam laman web kita, begitu juga di radio-radio ya. Biasanya kita memang ada siaran melalui radio dan sebagainya mengenai amaran-amaran cuaca ini. Jadi tidak susah nak dapat maklumat ni, memang ada, cuma kita nak rajin sikitlah mencari. Especially dalam PKP ni kita tak ada kerja. Usahalah sikit. Cari sikit ni kan informasi terkini. Untuk diri sendiri dan juga untuk ahli keluarga juga kan, kadang kita bimbang kan. Ya, betul. Okey, mungkin sedikit nasihat dan juga harapan daripada pihak meteorologi sendirilah kepada rakyat Malaysia dalam keadaan cuaca yang sebegini. Okey, dalam keadaan cuaca sebegini macam saya kata tadilah, kita patut aware dengan apa yang akan berlaku. Ikut garis panduan yang diberikan, dan begitu juga kita perlu mengawasilah anak-anak kita dan seluruh kaum keluarga kita dan alert dengan apa yang akan berlaku. Ikuti nasihat-nasihat yang diberikan oleh kerajaan. Begitu juga kalau bolehlah ya, harapan saya kita sama-sama menjaga alam sekitar kita supaya kita boleh tinggalkan something yang baik kepada anak cucu kita di kemudian hari, supaya alam sekitar kita sentiasa bersih dan kita kata negara kita sentiasa aman, selesa di ini dan pelancong suka datang ke negara kita. Mungkin selepas ini bolehlah kita bersatu hati sebenarnya. Satu hati itu penting untuk melakukan sama-sama menjaga alam sekitar. Kalau kita hanya segelintir sebelah pihak saja, mungkin tak boleh jadinya, kan. Betul. Jadi ini antara iktibar dan juga hikmah yang kita dapat lihat sejak kita berada di bawah PKP ini. Baik, terima kasih Cik Zailan. Terima kasih. Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi hati-hati, jaga keselamatan diri anda setiap kali cuaca sebegini.